Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran adab hari ini, Ustazah gunakan buku teks untuk kita ulang kaji lah. Sebab buku aktiviti kita dah belajar habis. Jadi untuk buku teks, Ustazah mulakan daripada pelajaran yang kedua, muka surat 15. Okey, muka surat 15, iaitu adab mandi dan bersugi. Adab mandi dan bersugi. Okey, cuba tengok muka surat 17, adab mandi. Okey, adab mandi pertamanya membaca bismillah. Okey, yang pertama membaca bismillah, basmalah. Membaca basmalah. Yang kedua, memakai kain basahan. Yang ketiga, tidak membazir air. Yang keempat, mandi di tempat yang tertutup. Yang kelima, tidak menyanyi dan bercakap-cakap. Yang keenam, lap badan dengan tuala yang bersih. Okey, saya uraikan satu-satu. Adab kita mandi, sebelum kita nak masuk bilik mandi, kita baca bismillah. Okey, yang pertamanya. Kemudian memakai kain basahan. Okey, seeloknya mandi jangan telanjang lah. Apa orang kata? Telanjang kan? Eloknya pakai kain basahan. Kain apa pun tak apa. Asalkan boleh buat basah. Okey. Kalau kita mandi tak pakai kain basahan, kita masuk tak baca doa, yang ada dalam bilik air tu apa? Syaitan. Syaitan sentiasa ada dalam bilik air, sebab syaitan memang suka tempat yang kotor. Bilik air tu kotor lah. Tu kalau boleh pergi bersih lah. Tapi syaitan memang dia suka tempat-tempat yang busuk, yang kotor. Tu kita kena pakai kain basahan dan baca doa supaya syaitan boleh lari keluar. Okey, yang ketiga, tidak membazir air. Maknanya kalau kita mandi, jangan mandi terlalu lama. Sebab kalau mandi terlalu lama, kita akan guna air yang banyak. Kalau kita guna air banyak, kita membazirkan air. Sebab membazir itu salah satu pada sifat iblis, setan. Jadi tak payah membazirkan air. Mandi sekejap, mandi jangan sangat. Mandi ikut siapa mandilah, mandi sabun semua. Habis tu lap terus keluar pada bilik air. Okey, mandi pula di tempat yang tertutup. Okey, mandi tempat tertutup ni makna dia mandi kena tutup pintu. Bukan mandi buka pintu. Kena tutup pintu supaya orang tak nampak kita mandi. Okey, bila kita mandi pula, jangan duk menyanyi pula dalam bilik air. Ni kalau orang tua-tua dia pantang kalau tengok kalau kita mandi kita menyanyi. Itu melambat duk lama-lama lagi dalam bilik air tak boleh juga. Sebab dalam bilik air kita tak boleh duduk lama-lama sebab tempat yang setan suka. Okey, sudah mandi, lap badan dengan tuala yang bersih. Tu dia punya adab-adab mandi. Okey, alat-alat yang digunakan untuk mandi. Okey, biasanya alat nak mandi ni dalam bilik air selalunya ada sepan, sabun, shampoo, tuala. Yang ni lah yang ada dalam bilik air. Kalau tuala ni selalunya tak ada bilik air, kita yang bawa. Bila kita nak mandi kita bawa kan. Tapi sepan, sabun, shampoo ni memang ada dalam bilik air dah. Memang sentiasa ada lah untuk kita. Setiap kali kita mandi kita akan guna. Itu saja alat yang digunakan untuk mandi. Okey, tengok muka surat sebelah. Adab-adab bersuci. Adab-adab bersuci. Menggunakan bersuci ini bergigi lah. Saya tak tahu lah bersuci ni apa. Okey, menggunakan
tangan kanan. Menggunakan tangan kanan nak gosok gigi, gunakan tangan kanan. Lepas tu, mula dari sebelah kanan mulut. Gosok sebelah kanan mulut dulu. Kemudian gosok gigi perlahan-lahan. Bukan gosok laju-laju, perlahan-lahan dulu. Nak bagi celah-celah gusi kita ni keluar titik gigi yang ada lah, yang terselit. Menggunakan berus gigi sendiri. Jangan guna pula berus gigi orang lain. Kena guna berus gigi sendiri. Maknanya dia, setiap kita ada berus gigi masing-masing. Jangan kamu pergi guna hak adik kamu ke, hak abang kamu ke, tak. Hak sendiri punya. Jangan guna hak orang punya. Kamu kena ada sendiri. Itu untuk tujuan kebersihan lah. Tak elok lah kalau guna hak orang punya. Okey, alat-alat yang digunakan untuk bersugi. Alat yang digunakan untuk bersugi, yang pertamanya berus gigi, kayu sugi. Ni paling elok lah kayu sugi ni, kalau ada setiap rumah lagi bagus. Sebab Nabi suka guna kayu sugi, dia tak guna berus gigi. Kemudian ubat gigi. Okey, kalau guna kayu suji ni, tak guna ubat gigi pun tak apa dah. Sebab di kayu ni dia ada dah apa-apa dia punya ni, boleh dia keluar kotoran tu, nak tak gaduh nak ubah ubat-ubat dah. Dia lebih sesuai kalau guna berus dia saja, tak payah guna ubat. Tapi kalau kita gunakan berus gigi, eloklah kalau kita guna ubat gigi. Lagi satu ubat gigi ni dia untuk menyegarkan mulut kita lah, daripada mencegah bau-bau yang tak enak, yang bau-bau yang tak sedap. Jadi dia mewangikan. Tu untuk hak yang dewasanya ada Florida. Florida tu dia mencegah bau-bau yang kurang sedap di bau lah, yang busuk. Dia mencegahkan bau-bau busuk lah. Kalau kayu suji ni dia ada ekstrak dia sendirilah di kayu tu. Dia tak gaduh nak berubat dah. Tapi tak salah, kalau nak bubuh pun bubuh lah. Tapi lebih elok kalau sendirilah, tak gaduh nak campur dengan ubat gigi. Sebab dia lagi bersih. Tak apa nak bubuh, tak apa, tak ada masalah. Dia sebab benda yang halal, tak masalah. Okey, muka surat 19. Baca dan faham. Dia punya arahan dia, baca dan faham. Okey, kita mesti memberus gigi selepas makan, sebelum tidur, bangun tidur dan sebelum solat. Okey, berus gigi ni kalau eloknya kita berus sehari 2 kali. Iaitu pagi dengan sebelum nak tidur. Eloknya berus gigi. Lepas tu kalau kita nak solat, nak semayang, boleh kita guna berus gigi, tapi tak payah bubat, tak apa. Ataupun kita kena, paling elok bersugi, kita gunakan kayu sugi. Yang tu paling elok kalau kita nak bersolat. Sebab hukum bersugi ni adalah sunat. Hukum bersugi adalah sunat. Makna dia, kalau kita ambil kita bersugi sebelum kita sembahyang, hukum kita dapat pahala sunat. Tak rugi kan? Elok kalau kita bersugi. Okay, saya dah terang macam ni saja langkah-langkah. Sebab apa, sebelumnya saya dah ajak dah sebelum sekolah kita bercuti kan. Jadi mungkin kamu dah faham. Ini cuma saya ulang kaji saja. Mungkin ulang kaji ni untuk kamu nak menjawab periksa akhir tahun, kemungkinan lah. Sebab kita baru periksa awal tahun kan, pertengahan tahun. Jadi akhir tahun kita belum lagi periksa kan. Mana nak tahu kursa lagi masuk periksa, bolehlah kamu ingat balik apa yang sahaja. Okey, tengok satu lagi. Kelebihan mandi dan bersugi. Okey, kelebihan dia membersihkan anggota badan, menyucikan mulut dan gigi, menyihatkan badan,
mencerdaskan akal fikiran, mendapat pahala dan rahmat Allah. Ni kelebihan mandi dan bersuci. Okey, sebelah dia ni Ustaz tak pastilah kamu buat ke tak buat lagi tahu buku aktiviti ni, buku apa aktiviti untuk buku teks ni. Dia punya arahan pilih adab mandi. Okey, semua ni dia bagi ni termasuk adab mandi dan ada adab bersuci. Jadi dia nak arahan dia pilih adab mandi. Jadi Ustazah baca ni, kamu catat yang mana dia adab mandi lagi, kamu raihkan ataupun kamu bulatkan jawapan yang betul. Adab mandi yang mana? Okey, yang pertama ni, memegang berus gigi dengan tangan kanan. Mandi di tempat tertutup, menggunakan berus gigi sendiri, memakai pakaian basahan, tidak menyanyi dan bercakap-cakap, tidak membazir air, lap badan dengan tuala yang bersih, tunjuk cara bersugi dan betul di dalam kelas. Soalan lain lah. Yang tu masuk soalan lain lah tu. Atas ni sajalah. Tunjuk cara bersuci dengan betul di dalam kelas. Maknanya dia, kalau nak buat soalan ni, kamu kena buat di dalam kelas ni, kena tunjuk, Ustazah boleh tengok. Tapi kalau di sini, Ustazah tak boleh nak tengok kamu. Jadi yang ni, tinggalkanlah. Nah, kamu cuma buat ni, pilih adab mandi ni atas. Hak ni sampai sini saja. Nah. Hak nombor 3 senaraikan alat. Hak nombor 3 ni, senaraikan alat-alat untuk bersuci. Okey. Kamu ada buku Koko hak yang kosong tu tak? Buku kosong hak yang lebih tu ada tak? Hak yang, ada satu kamu tinggal tak untuk adab tak? Jadi kan, kalau kamu ada buku apa jenis koko, bukan buku koko ni, hak ni buku kotak kan. Hak buku koko ada satu, yang kamu dapat 5 buah tu kan. Ada yang kosong kan. Ustazah tak ada buat apa lagi, cuma buat jawi hak buku yang ni saja Ustazah bagi kan. Hak ni saja yang ada. Jadi buku hak yang 5 tu kamu tak guna lagi kan. Kamu ambil satu buku tu, kamu buat latihan ni. Untuk pelajar yang kedua ni, iaitu adab mandi dan bersuci. Kamu buat adab mandi dan bersuci tu, kamu buat nombor 3 ni. Hak nombor 2 ni nak tunjuk cara ni. Dah Ustazah nak tengok kamu tak boleh. Tak ada gambar kamu. Nak suruh kamu buat tak boleh. Jadi hak yang nombor 3 ni kamu boleh tulis ya. Senaraikan alat-alat untuk bersuci. Tadi kita dah belajar kan alat dia. Kamu tulis alat apa, kemudian kamu lukis sekali gambar tu berwarna dalam buku tu. Nanti Ustazah raih situ. Yang tu sajalah kerja kamu. Habis. Kita minggu depan kita masuk soalan pula. Ni semua ulang kaji sajalah. Sebab buku aktiviti dah habis dah. Untuk ulang kaji saja untuk persediaan untuk periksa akhir tahun. Okey, yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.